Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. Baik, kita dah bincang sifat Allah Ta'ala, dah masuk pada sifat yang Al-Haya. Semalam kita bincang babul Haya, dan sekarang kita akan bincang Al-Qudrah. Apa itu Qudrah? Qudrah ini sifat yang mana yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sifat Qudrah ini Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan dan juga menghalang suatu perkara daripada berlaku. Itu secara ringkasnya. Nanti kita akan masuk pada bait yang ke 9, nanti akan terang secara jelas sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sifat Qudrah ini sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk melakukan sesuatu dan menghalang suatu benda berlaku. Dengan ini, dengan Qudrah. Apa iradah? Al-iradah sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk memilih di antara dua benda. Jadi itu dipanggil iradah. Ada dua perkara yang mana diharuskan, maka yang dipilih oleh Allah, benda itu dipanggil iradah. Keinginan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkara yang dibincang oleh alim ulama dalam kitab. Ya. Baik, tak apa, nanti kita tengok. Dan kemudian dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan, yang melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alun, Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi sesuatu yang ada di muka bumi Allah Ta'ala, semua ini adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun bukan dengan kehendak Allah. Boleh nampak? Saya bagi jelas. Baik. Di sini disebut iradah Allah Ta'ala berbeza dengan arahan dan juga ilmu dan juga redha. Sebab ilmu ni sifat yang lain, iradah ni sifat lain bagi Allah Ta'ala. Jadi tidak sama. Jadi ada orang kata tidak mesti iradah itu adalah arahan Allah. Ini kehendak Allah, tapi bukan bermakna itu adalah arahan Allah Ta'ala. Dan tidak semestinya arahan Allah Ta'ala itu mesti iradah. Contoh, nak kita berbezanya di antara arahan Allah Ta'ala dengan iradah Allah Ta'ala. Contohnya, kita katakan ada benda yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala arahkan. Yurid wa ya'mur. Allah kehendak, Allah arahkan benda itu berlaku. Contoh, iman. Al-imanu man 'alima Allah minhumul iman. Ini berimannya orang yang diketahui oleh Allah, kata orang ni akan beriman. Maka tu Allah kehendaki orang ni nak beriman. Contoh, Faiz telah diketahui oleh Allah Ta'ala dalam sejak ilmu azali lagi, kata dia akan beriman kepada Allah. Dan Allah berkehendak bahawa dia beriman. Maka dia beriman kepada Allah Ta'ala bila dia lahir. Bila dia dah balik, dia mengaji, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Nampak? Maka tu adalah dengan ilmu Allah Ta'ala sejak pada azali lagi. Allah Ta'ala tahu kata dia akan beriman. Dan kehendak Allah berkehendak dia beriman. Dan memang itu diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia beriman. Ini yurid wa ya'mur. Ada benda yang mana dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan tidak diarahkan. La yurid wa la ya'mur.
Nah, yang pertama yuridu wa ya'mur, yang kedua la yuridu wa la ya'mur. Tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak disuruh. Contohnya kufur orang yang beriman. Kufurnya seseorang yang telah beriman. Jadi orang yang beriman ni, kenapa dia tidak kufur? Yang pertama, karena tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kata dia akan kufur. Yang kedua, tidak diarahkan dia untuk kufur. Nampak? Kemudian yang ketiga ada yuridu wala ya'mur. Allah berkehendak, dalam masa yang sama Allah tidak mengarahkan, tapi Allah berkehendak perkara itu. Contohnya kufur orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kufur. Kufur orang yang telah diketahui oleh Allah sejak pada azali, kata dia akan kufur. Nah, Allah berkehendak tak dia kufur? Dan tentu Allah Ta'ala berkehendak. Kalau tidak, macam mana boleh ada kufur kat muka bumi? Takkan kita nak kata Allah ada kufur di muka bumi ini bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau gitu kita bermaksud kata ada Tuhan lain yang memaksa untuk orang ini dikufur. Jadi kufurnya orang di muka bumi Allah Ta'ala ni adalah juga dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi Allah arahkan tak untuk dia kufur? Allah arah dah dia kufur? Nah, Allah tidak arah, cuma Allah kehendak dia kufur. Nah, sebab yang dikehendaki, yang diarahkan oleh Allah beriman, bukan kufur. Nah. Yang keempat, ya'mur wa la yurid. Ya'mur wa la yurid maksudnya Allah arahkan, tapi Allah tidak berkehendak perkara itu. Contoh seperti mana beriman orang yang diketahui oleh Allah Ta'ala kata mereka ni kufur. Berimannya orang yang diketahui oleh Allah Ta'ala bahawa mereka ni kufur. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal dalam ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkehendak tak kata dia ni Allah Ta'ala tahu tak kata dia ni akan kufur sampai ke mati? Tahu. Abu Lahab tahu tak kata dia akan kufur sampai mati? Tahu. Tapi Nabi SAW diarahkan tak untuk menyampaikan dakwah kepada mereka berdua? Diarahkan. Dalam misalnya maksudnya diarahkan untuk mereka beriman, tapi tidak dikehendaki oleh Allah mereka beriman. Nampak? Faham tak faham ni? Ni nak abang apa? Ni nak abang kata tak sama di antara arahan dengan kehendak. Sebab nanti kalau kita tak faham yang tu, kita akan beranggapan orang-orang yang bukan Islam di muka bumi Allah Ta'ala ni, mereka ni bukan dengan kehendak Allah. Faham? Jadi kamu ni kufur dengan sebab kamu sendiri, bukan dengan kehendak Allah. Tak, dengan kehendak Allah. Tapi Allah suruh tak mereka kufur? Allah arahkan mereka untuk beriman. Allah arahkan mereka beriman. Dan ada orang yang tengok-tengok mati dalam keadaan kufur tu. Jadi bermaksud kita katakan Allah berkehendak dia ni dalam keadaan yang kufur, dan Allah tidak berkehendak, bukan tidak berkehendak, Allah mengarahkan dia dalam untuk masuk dalam Islam. Tapi Allah tidak berkehendak untuk dia masuk Islam. Tidak berkehendak untuk dia masuk Islam. Maksudnya Allah berkehendak untuk kekalkan dia dalam keadaan kekufuran. Nampak macam teruk tu kan? Nampak macam pening, pelik tu. Baik, yurid wala ya'mur. Contohnya tak apalah, saya terang gitu-gitu je, tak apa. Bagi jelas nak. Sebab nanti ada orang akan komplain, dia akan kata habis tu kejamlah Allah Ta'ala. Dah tahu kata kami ni kufur, kenapa jadikan kami? Kenapa kehendakkan kami jadi kufur? Pak, kita kata, ya kamu tahu mana kata Allah Ta'ala kehendak kamu kufur? Kamu masuk dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu saya beranak-beranak dalam keluarga orang yang bukan Islam. Jadi Allah berkehendak saya lah. Betul ni? Jadi ada saya terus kekal dalam keadaan tu. Nampak sangat kamu tak reti. Ni orang yang dah beriman kepada Allah Ta'ala, yang selalu berkomplain ke orang. Bila dia beranak aja, dia jadi benda tak elok kepada diri dia. Dia jadi orang yang tak elok akhlaknya dan sebagainya. Kemudian bila orang komplain kepada dia, kata kenapa akhlak tak elok? Dia kata saya bukan nak macam ni, Allah yang tentu dah saya macam ni. Alang-alang dah orang duk kata tak elok, baik saya jadi tak elok terus. Jadi kita kata kepada dia, kamu ni betul lah, tak apalah kalau kata Allah Ta'ala kehendak apa semua kali tu. Kita tahu ke Allah Ta'ala kehendak kita ni jadi macam mana? Dalam hadis Nabi sebut dah. Seorang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala akan ditulis oleh Allah Ta'ala 4 benda. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Allah Ta'ala akan tentukan dia sama ada rezeki dia dah ditetapkan dah. Ajal dia bila ditetapkan dah. Syaqiyyun am sa'idun.
Sama ada dia ni orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Ni dah tentu oleh Allah Ta'ala. Sejak pada alam azali lagi. Kita ni dah ditentu dah. Kita ni tak tahu ni kita ni di mana ni. Syaqi ke sa'id kita ni. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah berpandangan nak tengok syaqi ke sa'id, nak tengok orang ni celaka ke tidak, tengok masa mati. Mati dia itulah akan menentu sama ada dia ni syaqi ke sa'id. Kalau hidup dia ni elok, mati tak elok. Maksud mati dalam keadaan kufur, bukan cara mati tak elok. Mati kufur, dia sebut. Maka dia ni dikira sebagai syaqi. Nampak? Ke syaqi terus. Jadi hidup dia yang mula ni semayang, zikir, macam bersisya. Anak murid semua tok wali. Terbang, jalan atas hayat. Anak murid tok guru zakat lagi lah. Kalau anak murid boleh terbang gitu. Tapi akhirnya mati dalam keadaan apa? Menyembah iblis. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Sembah iblis, berzina, bunuh. Kemudian disalib. Akhirnya iblis datang, kalau kamu nak lepas, sembah aku. Sembah macam mana dia kata? Duk kena salib. Tunduk kepala sikit kalau boleh. Dia tundukkan sikit je kepala, mati pada ketika tu. Allah tak tarik nyawa. Maka orang macam ni, mulanya hak keluar daripada tangan dia tu semuanya jadi wali-wali besar, dipuji oleh para malaikat. Tapi bila dia mati dalam keadaan kufur, maksudnya apa dia? Dia ni termasuk orang yang syaqi ke sa'id. Kalau ikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dia ni syaqi dia kira. Dia tak dikira dengan amalan dia buat dulu ni, tak kira. Dia kira syaqi tu. Nampak? Dalam pandangan Maturidiyah, dia pada permulaan sa'id, pada akhirnya syaqi. Jadi ada juga sa'id dengan syaqi dalam hidup dia. Jadi hidup dia sa'id dulu, mula-mula bahagia. Orang yang cemerlang, matinya dalam keadaan celaka. Jadi gitu. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah tak. Dia tak ada bahagia. Dia ni rupanya celaka pada dulu lagi rupanya. Faham? Baik, kalau macam tu, kita dah tahu gitu. Kalau orang jadi tak elok, dia tak mau jadi elok. Dia tak mau berubah diri dia. Dengan alasan, saya ni dah jadikan Allah Ta'ala macam ni dah. Apa saya nak berubah? Kita nak jawab apa kepada dia? Kalau disalahkan Allah Ta'ala. Itu juga orang bukan Islam. Yang dia kata saya ni masuk Islam, padahal Allah Ta'ala jadikan saya ni bukan Islam. Kekal dalam keadaan bukan Islam. Kadang-kadang dakwah sampai kepada dia, dia pula lawan dengan dakwah pula semua sekali. Tak mau dengar yang penerangan tentang Islam dengan baik. Maka orang macam ni, dia tidak ada alasan sebenarnya untuk tolak. Ada alasan. Sebab kalau dia kata saya ni memang sejak pada azali lagi Allah Ta'ala jadi, kita tanya dia balik, sejak bila kamu boleh tahu sejak azali ni? Kamu tengok Lauh Mahfuz? Siapa boleh tengok Lauh Mahfuz? Hak dia tahu kata dia ni sejak jadi Allah Ta'ala memang akan jadi jahat. Sebab tu guru-guru tak boleh kata. Tok guru dia boleh kata kat anak murid dia, nampak anak murid ni nampak hawak sikit. Tahu hawak? Nampak kat sekolah kadang-kadang nampak teruk sikit. Dia tak boleh kata ni budak ni berkata dia parah budak ni. Budak ni lingkup kehidupan ni. Ni syaqi dah ni. Tak tentu ke. Bila dia keluar pada sekolah dia akan jadi baik, boleh jadi. Tak. Lepas tu budak tu pula dia kerja kena doa dengan cikgu. Lain kali dia pula tauhid tak mengaji. Lagi dia pegang alang-alang dah orang kata jahat. Jahat terus lah, senang. Memang dah jahat dah pun dia kata. Saya ni sejak pada azali lagi. Saya ni sejak daripada dulu, sejak daripada lahirkan dah tetapkan Allah Ta'ala dah nak jadi pelacur ni. Macam tu dia sebut dalam TV dan sahabat. Tak. Kita tanya balik, bila masa yang kamu tahu? Kata kamu ni dah boleh buka dalam kitab Lauh Mahfuz. Tengok dah kehidupan kamu ni sekian-sekian pada waktu sekian-sekian, kamu akan jadi sekian-sekian. Kalau orang ni boleh buka Lauh Mahfuz, dia boleh tengok dia ni akan jadi apa pada waktu sekian-sekian. Contohnya 20 tahun akan datang, dia akan jadi perompak. Dia buka Lauh Mahfuz, dia tengok gitu keadaannya. Apa hukum dia jadi perompak pada 20 tahun akan datang? Hukum dia. Hukum dia serai. Dosa kan dia jadi perompak lagi. Kenapa? Jadi perompak kan dosa kan? Kena tengok buku 35. Dia tidak dikira berdosa waktu tu. Tak kira berdosa kenapa? Kerana dia kira mengikut arahan Allah Ta'ala. Faham tak faham ni? Semula. Pening kan? Seorang ni boleh tengok Lauh Mahfuz. Dia boleh tengok Lauh Mahfuz ni. Dia ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia. Lauh Mahfuz ni nampak depan mata dia. Boleh tengok ke Lauh Mahfuz?
Mustahil kan? Yang tanya ni mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil benda tu. Lauh mahfuz pun makhluk juga. Nah, dia pun makhluk. Hak tulisan dalam tu pun makhluk. Ilmu Allah Ta'ala tu kita tak tahu. Khartu qadim. Hak ilmu tu kita tak tahu. Hak yang ditulis itu makhluk. Nah, yang ditulis itu makhluk dah tu. Jangan bincang bab ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Ta'ala memang tak ada kaitan untuk kita masuk campur. Ni bab yang ditulis tu. Okey. Faiz. Nah, 10 tahun akan datang. Nah, dia alhamdulillah, tak sebut nama orang lah, senang. Sebut nama jadi sungguh okey. Jam tu. 10 tahun akan datang si fulan ni akan jadi bukan 10 tahun akan datang. Contoh seorang lelaki ni, dia boleh tengok lauh mahfuz. Dalam pukul 6 petang lagi, dia kena mengurat seorang, dia akan mengurat seorang anak dara orang. Anak dara tu sedang menunggu bas dekat stesen bus stand. Mana bila dia lalu, maka dalam lauh mahfuz dah ditulis kata dia akan mengurat budak tu. Piwit. Itu sebut. Ataupun lagi teruk lagi, dia akan memegang tangan budak tersebut, budak perempuan itu. Dia akan pegang tangan budak perempuan tu. Tu dalam lauh mahfuz tulis gitu. Dan dia boleh tengok lauh mahfuz. Baik, apa hukum dia pegang budak perempuan tu yang bukan mahram dia, yang boleh dia kahwin budak perempuan tu pada pukul 6 petang ni? Hukumnya ulama kata kalau dia pegang waktu tu, dia tidak dikira berdosa, malah wajib bagi dia pegang. Kenapa wajib pula Ustaz? Macam mana dia jadi wajib ni? Wajib kerana dia baca lauh mahfuz, kerana mengikut arahan Allah Ta'ala. Lah ni saya nak tanya lah, siapa boleh baca lauh mahfuz? Nak tanya tu lah. Satu soalan dia nak tanya, siapa boleh baca? Lepas tu yang duk buat maksiat ni, kamu baca lauh mahfuz ke kamu buat maksiat tu? Hatta na'udzubillah min zalik. Saya sebut dia na'udzubillah min zalik. Tu kalau pegang, kalau berzina, ditulis akan berzina esok hari dengan perempuan tersebut pukul 3 petang. Kalau dia berzina dengan perempuan tu, hukumnya wajib pada ketika itu, tidak berdosa pada ketika tersebut. Ni jaga-jaga elok, rakam ni. Bagi faham elok, jangan duk kerak-kerak pula. Dia lebih kata aku kata boleh berzina pula. Bukan yang tu maksud saya. Maksud saya nak abang ni dia baca lauh mahfuz. Lah ni saya nak tanya, hak duk berzina tu, siapa boleh baca lauh mahfuz? Dan biasanya orang yang baca lauh mahfuz ni, semua hak yang dia baca tu semuanya hak elok-elok lah. Sebab dia wali besar. Manalah hak jenis puak penzina ni boleh pergi baca. Oh, esok berzina pula. Alhamdulillah. Lepas tu pula berzina lagi. Orang macam ni tak pergilah, Allah Ta'ala takkan buka hijab pada dia untuk buka benda tersebut. Yang akan buka ni wali-wali. Mungkin esok akan berzikir berapa ribu pula. Lusa pula akan sembahyang pula berapa ribu kali. Itu je lah Tok wali ni. Tu point dia nak cerita tu. Sebab apa? Sebab ada pahaman di kalangan orang yang sesat ni. Dia kata apa? Dia kata saya buat ni semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita masih dalam bab kehendak Allah ni, iradah. Saya buat ni semua dengan kehendak Allah. Saya langsung tidak melawan kehendak Allah. Betul kita kata. Memang pun hak kamu buat ni semua dengan kehendak Allah. Tapi Allah suruh ke kamu buat gitu? Adakah Allah tak larang benda tersebut yang kamu buat? Allah larang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut la taqrabuz zina. Kalau tidak begitu, tak ada orang berzina di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kalau kita kata ni bukan dengan kehendak Allah, kamu berzina ni dengan kehendak kamu, bukan dengan kehendak Allah, maksud kamu nafikan sifat kehendak bagi Allah Ta'ala tu pada bab-bab tertentu. Jadi ada bab-bab tertentu yang orang ni dia ada perbuatan dia sendiri. Tak faham ni? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu buat. Yang kamu buat pun Allah jadikan. Tapi habis tu Ustaz, kenapa kita kena siksa pula kalau kita berzina? Dah kata tu Allah Ta'ala buat. Allah siksa kamu tu kerana kamu, bukan kerana Allah. Bukan kerana perbuatan Allah. Kerana perbuatan Allah tidak ada hukum apa. Hukum tu pada kamu. Sebab tu kalau kita mengaji hukum, af'al mukallafin, perbuatan mukallaf tu. Jadi hukum tu ditumpu kepada kamu, bukan pada hak Allah Ta'ala. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala hak hukum tadi. Jadi kamu nak kata hukum dia tak boleh Allah Ta'ala buat gitu. Allah Ta'ala kamu nak hukum tak boleh apa dia? Dia Tuhan. Nampak tak nak faham itu? Bagi jelas lagi. Contoh ya Bapak. Golongan Murji'ah. Murji'ah dia pandang apa? Dia kata kita ni macam bulu ayam.
berterbangan di awangan, ditiup oleh angin. Di mana kita ditolak, di situ kita pergi. Macam tu dia kata manusia. Kita ni pelakon dia kata. Kita ni ikut kepada skrip. Pengarahnya adalah Allah Ta'ala, dan kita ni pelakon yang mengikut skrip. Kalau pengarah suruh berzina, kita berzina ketika sebut dalam lakonan tu. Nampak? Jadi dia kata kalau berzina tak kena apa, tak boleh buat apa. Jadi orang macam ni sebenarnya nampak comel pada mula, seolah-olah dia adalah meletakkan semua perbuatan pada Allah. Bagus, memang itu pun akidah. Tapi satu masalah dia nafikan taklif pula lah. Dia nafikan ada hukuman, dia nafikan adanya solat dan sebagainya. Dia tak mau sembahyang, lagi dia buat alasan apa? Hari ini Allah Ta'ala berkehendak saya tidak sembahyang. Sonok itu noh. Hari ini pakai tak puasa. Orang tanya kenapa tak puasa? Allah telah berkehendak saya tidak berpuasa pada hari ini. Kan saya buka puasa, saya makan kerana Allah dah berkehendak. Orang ni nak buat macam mana? Ni, sepak kepala tu. Pas sepak kepala dia tanya, apa pula? Saya tak puasa nak sepak kepala saya apa? Allah juga berkehendak untuk saya sepak kepala kamu pada hari. Nampak? Pakat lawan kehendak betul. Tu jawapannya. Ni hak jenis tu keluar couple. Kita tanya kenapa couple? Allah dah berkehendak untuk kami couple pada hari ini. Ustaz nak buat macam mana? Dah Allah yang berkehendak dah. Sejak pada alam azali lagi kami akan berkouple. Ni pun sama juga. Londeh seluang. Ustaz kenapa londeh seluang saya? Ustaz dah malukan saya. Dah, Allah juga berkehendak untuk memalukan kamu dengan saya yang memalukan kamu. Sama tak keadaan dia? Sama. Lain siapa boleh baca Allah Mahfuz? Tak boleh baca. Jadi sebab tu kita kata kita mengikut. Sebab tu Nabi diutuskan. Nabi diutuskan untuk menerang pada benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Dan kita mengikut pada arahan, dan juga kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tu. Jadi hidup kita ni sempurna. Apa ni jadi salim, jadi elok ke tidak hidup kita kalau kita mengikut pada syariat? Elok. Dia tidak ada alasan. Dan bila kata kita melakukan satu benda, kita kata benda ni adalah perbuatan Allah Ta'ala disandarkan kepada kita. Dan semuanya perbuatan Allah Ta'ala di muka bumi ni. Kita angkat, kita letak, kita tolak, kita tarik. Ini semua perbuatan Allah. Dan Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Kamu jangan sangka kamu membaling. Yang membaling tu Allah sebenarnya, bukan kamu. Nabi baling batu. Ketika Nabi baling, ataupun Nabi membaling tombak dan sebagainya. Ketika Nabi membaling tadi ni, bukan Nabi yang membaling. Nabi nak ajarkan akidah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Yang baling tu Allah. Bukan kata kita tu Allah. Tidak. Perbuatan tu perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan perbuatan tersebut. Karena kalau ada salah satu daripada kita yang boleh masuk sekali buat kerja, kita sendiri yang ada tugas dalam bab tersebut, maka seolah kita telah mengatakan ada satu lagi Tuhan yang boleh buat juga perbuatan sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kita dah menafikan wahdaniyatullah. Kita dah sebut wahdaniyatullah, antaranya af'al Allah Ta'ala juga tidak ada yang boleh menyamakan af'al Allah. Perbuatan Allah tidak ada siapa pun boleh sama. Allah menjadikan dan Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menggerakkan. Semua kita beriman kepada semua dalam bab wahdaniyah. Dah mengaji kan? Tapi saya terang secara ringkas-ringkas gitu ya. Jadi bila kita tahu kata af'al Allah Ta'ala, itu Allah yang jadikan. Af'al makhluk juga Allah jadikan. Sebab tu orang yang berpandangan kata pisau yang memotong, maka akidahnya bermasalah. Orang yang berpandangan kata makan nasi yang mengenyangkan, akidahnya masalah. Orang yang merasa nasi ini adalah pihak tertentu yang bagi kepada dia, akidahnya masalah. Saya kalau kata tak kerja dengan dia ni, kalau saya tak sokong dia, maka saya tak dapat duit itu. Akidahnya masalah. Akidah yang betul Allah yang bagi itu. Aku kena ikut syariat Allah Ta'ala. Jadi bukan bagi, tak bagi apa semua ni dengan dia, dengan Allah. Itu baru akidah. Pisau memotong, yang memotong hakikatnya Allah. Faham? Sebab kalau kita kata pisau tu yang boleh memotong, seolah kita meletakkan perbuatan memotong tu pada pisau. Maksud dia ada satu lagi perbuatan yang boleh menciptakan perbuatan memotong, iaitu pisau tu sendiri. Dia siapa Tuhan ni? Pisau Tuhan ke Allah Ta'ala Tuhan?
Dan kita sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Quran, ayat Quran. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu. Faham tak ibu bapak semua? Bahkan faham tak? Faham tak lagi ni? Ini akidah kita. Nah, ini akidah kita. Sebab tu ada ulama-ulama yang tinggi akidahnya pada Allah Ta'ala, tinggi kekuatan dia punya iman kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang naik kereta, petrol tak bubuh. Tak bubuh petrol. Kereta kita tak boleh lah buat itu. Kita tak apa nak tinggi mana lagi. Elok nak habis tu main nampak kuning sikit dah, cari dah tempat nak bubuh petrol, cari asbab lah. Betul lah. Kita tak anggap kata petrol tu yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan kereta tersebut. Tapi wasilahnya petrol. Gitulah. Jalannya petrol. Jangan kata petrol tu yang menggerakkan. Petrol tu menggerakkan. Maksudnya kamu seolah mengatakan, maksudnya dengan betul, tetapi bukan petrol menggerakkan. Allah menggerakkan semua yang ada muka bumi Allah Ta'ala ni. Tak Ustaz. Kalau tak ada petrol, macam mana nak gerak? Nampak? Dia duduk nampak kalau tak ada petrol tak boleh gerak. Lembu pun boleh gerak tak ada petrol. Gerak. Tak ada petrol, gerak tu bergerak lah. Dia kata kereta ni Ustaz. Baik, kalau macam tu, macam mana ada wali Allah Ta'ala yang boleh tuang ayat kolah masjid? Tok Guru Haji Sa'ad Merogoi. Dah. Nama Sa'ad Merogoi. Sa'ad Merogoi ni, nah sekali ada seorang duduk tuntun motor jauh. Kemudian Tok Guru ada waktu tu. Tok Guru Sa'ad Merogoi tengok, kata kenapa motor tu? Kata habis minyak Tok Guru. Ni. Dia pergi. Dia masuk masjid. Dia pergi ambil ayat kolam masjid tu. Ambil ayat kolam masjid, tuang dalam tu tank motor. Tuang penuh tu. Kawan ni tu dia. Tuang ayat rosak dalam tank tu. Lepas tuang dia tutup. Dia kata jangan buka dah. Jangan buka. Naik. Full minyak. Full. Dia naik tak pernah habis minyak. Bila satu hari ni kata orang larang ni nak buka sungguh. Dia tak menetap apa jadi ni. Tok Guru buah ayat kolam depan mata aku nampak. Tok Guru buah ayat kolam masjid. Dia buka rosak terus lepas tu. Kan Tok Guru tak jangan buka. Kalau tidak sampai ke sudah dia tak payah buah minyak motor. Nampak? Buka rosak terus lepas tu. Tok Guru bang jangan buka. Buka juga. Ni. Macam mana ayat tu boleh jadi pula pembakar? Padahal ayat bukannya petrol. Dalil kata apa? Bukan petrol yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan tu. Wah, kami tak tengok pun Ustaz. Hampa tak tengok, hampa tak jadi benda tu. Ada tok-tok wali kita, Habib. Pernah ceritakan nak pergi berdakwah di Allahumma salli ala sayyidina di Afrika. Ni tengah-tengah hutan ni. Nak pergi ke kampung satu lagi pula, jauh masuk. Petrol habis. Nak cari mana? Petronas. Tengah-tengah Afrika. Shell nak cari mana waktu tu? Maka tak ada. Dah kali berapa? Turun tengok minyak dah habis. Berhenti minyak. Apa ni? Kereta berhenti. Minyak. Turun-turun kata minyak dah habis. Kata Habib minyak dah habis. Habib kata tak apa. Zikir. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gerakkan. Zikir. Duduk dalam kereta zikir. Zikir gerak sungguh. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Sampai kampung tu. Habis turun. Sampailah jumpa minyak. Baru minyak balik. Baru mampu. Betul-betul depan dia minyak. Tok Guru Ishak Merogoi juga. Tok Ishak Merogoi ni banyak cerita. Tok Ishak Merogoi orang Kedah. Dia ni memang masya-Allah ahli karamah. Satu hari dia naik bah. Naik bah dia habaq dekat mandubah. Kalau boleh nanti berhenti noh. Saya nak semayang, saya tak mayang sak lagi dah. Bah kata tak boleh tu. Mana boleh kita berhenti. Dia kata berhenti tu tunggu dia. Disuruh tunggu dia. Dia mayang sak kita naik bah tu balik. Jadi bah tu kan jalan, tunggu kat masjid mana-mana, berhenti, dia akan turun mayang, dia akan naik bah tu. Mandubah kata mana boleh macam tu tu. Tak boleh Dah ni dia macam nak. Sampai dekat masjid, bah tu lalu mampus bah kat masjid. Mampus sungguh depan masjid. Mampus. Lepas tu dia turun mayang. Yang mandubah ni jenuh. Cek enjin, tengok minyak semua elok. Tak start. Habis tu Guru semayang, naik tabah tu Guru start lah, tak ada apa lah. Start tak hidup balik. Jalan balik. Kan dia kata suruh berhenti. Tak berhenti juga. Itu sama kau. Allah banyak cerita tu sama kau nanti kita cerita lagi. Cuma nak buat apa ni?
Ini abang kata iradah Allah Ta'ala ni tidak mesti bermakna kalau kata yang berlaku tadi ni, suatu yang berlaku tadi ni, itu bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi orang kafir yang berada di muka bumi Allah Ta'ala itu juga dengan kehendak Allah. Orang Muslim yang ada juga itu dengan kehendak Allah. Nah, adanya babi, adanya nyamuk, adanya kencing tikus, itu semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan semuanya ada hikmah yang tersembunyi dan hikmah yang sangat hebat. Nampak? Dan mustahil Allah Ta'ala jadikan suatu tanpa benda tu ada kebaikan. Mustahil. Mustahil benda tu jadikan Allah Ta'ala dengan keadaan yang tidak ada kebaikan langsung. Mesti ada kebaikan. Mesti. Lecek balik mesti ada kebaikan. Baik. Sebab tu ada seorang imam, dia kata apa? Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani, salah seorang daripada pemuka Mu'tazilah. Dia masuk jumpa dengan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Hak ni salah seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Menulis kitab Muhazzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi, iaitu kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Nawawi syarah jadi 9 jilid, dan disambung oleh Al-Imam Subki 2 jilid, kemudian disambung oleh Syekh Najib Muti'i berapa jilid lagi sampai 23 jilid. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab ni Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi Al-Imam Abdul Jabbar, Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani, Al-Hamdani dia ni alim besar dalam mazhab Mu'tazilah. Seorang ni dia masuk jumpa dengan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian dia tahu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini ahli sunnah wal jamaah. Dia tahu yang mana ahli sunnah wal jamaah berpandangan perbuatan ini semuanya Allah Ta'ala jadikan, hatta baik dan buruk sekalipun. Buruk ke baik Allah jadikan. Itu semua dengan kehendak dan juga dengan qudrah Allah Ta'ala. Tak ada langsung kaitan dengan makhluk. Makhluk tak ada. Mu'tazilah pandangan dia, yang jahat-jahat ni hak tu dia tu sendiri yang buat. Allah tidak ada kaitan. Allah buat yang baik je. Hak jahat-jahat ni kita sendiri yang buat, bukan Allah yang buat. Kalau kata kamu kata Allah buat, maksudnya kamu akan kata Allah telah buat benda jahat. Kita kata Allah buat benda jahat, yang buat benda jahat tu kamu. Tapi Allah jadikan benda jahat tu pada kamu. Yang buat tu kamu, yang jadikan tu Allah. Tak, dia kata tak, yang jadi tu kan bukan Allah juga. Kawan tu sendiri yang jadikan. Maksudnya ada dua kejadian, ada dua pencipta. Yang mencipta perbuatan jahat kita, yang mencipta perbuatan baik Allah. Gitu seolah-olah dia. Kan tak betul tu akidah tu. Betul ke tak betul ya Allah? Betul tak kakak-kakak abang-abang kita ni? Awak tak angguk ni hari ni. Betul tak? Betul. Jangan bimbang kalau jawab tak betul Ustaz. Maksudnya tu dia entah kafir Syekh. Dah, sebab kita mengaji lah ni, ada guru kat depan. Guru akan betulkan kita. Jangan bimbang. Tak murtad lah waktu mengaji. Tengah duduk mengaji, tiba-tiba dia berpandangan tadi. Lepas tu dia tanya. Bila dia tanya, guru betulkan. Baru dia, oh gitu rupanya. Apa tu dibetulkan balik fahaman dia. Tak apa. Dia betul mengaji. Yang tak boleh ni tak mengaji. Lepas tu buat pahala. Lepas tu dia kata apa kepada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi? Dia kata, Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Ni dia nak pilih Maha suci Allah daripada melakukan perbuatan yang keji-keji. Dia kata kat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi jawab balik, Subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Nampak jawapan comel. Dia kata subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci Allah daripada melakukan perbuatan yang keji. Kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi jawab pula, Subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah juga, yang mana sesuatu berlaku di dunia ni semua dengan kehendak dia. Itu juga maha suci Allah Ta'ala. Kemudian dia kata apa pula? Abdul Jabbar kata apa? Qadi Abdul Jabbar, afa yuridu rabbuna an yu'si? La yu'sa. An yu'sa. Afa yuridu rabbuna an yu'sa? Jadi maksudnya kamu nak katakan bahawa Allah Ta'ala ni berkehendak orang untuk melakukan maksiat kepada dia. Ni kan buat iradah lagi ni. Jadi orang tu buat maksiat ni, adakah Allah berkehendak orang untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala? Maka Al-Imam Qadi Asy-Syirazi jawab apa? Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi jawab apa? Afa yu'sa rabbuna kurha? Kalau gitu, adakah orang itu melakukan ibadah, membuat maksiat kepada Allah dalam keadaan Allah dipaksa untuk, maksudnya dalam keadaan terpaksa, tidak boleh menolak orang itu melakukan maksiat? Faham tak jawapannya?
Nampak lambat tu. Lambat angguk tu kira tak apa nak faham lagi tu. Saya ulang balik. Saya baca bahasa Kedah kita. Bahasa Kedah pula pakcik kata jam pula lagi. Kami orang Kuala Lumpur. Bahasa Kedah pula. Al-Imam Qadi Abdul Jabbar jumpa dengan Imam Abu Ishaq Syirazi. Imam Abu Ishaq Syirazi ni ahli sunnah. Qadi Abdul Jabbar Mu'tazilah. Jadi bila dia masuk, dia kata Maha suci Allah daripada melakukan perkara yang keji-keji. Jadi apa maksud? Dalam i'tiqad dia, Allah tidak akan membuat perbuatan keji. Jadi perbuatan keji contohnya macam mana? Buat orang ni bagi jadi jahat, buat orang ni bagi suruh berzina. Ini mustahil bagi Allah, bagi pandangan Mu'tazilah. Tak boleh gitu. Allah tidak buat benda gitu. Maka Al-Imam Abu Ishaq Syirazi jawab balik, Maha suci Tuhan yang mana dalam kekuasaannya tidak ada benda yang dia buat dengan bukan kehendaknya. Maksudnya semua benda yang dia buat itu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian dia tanya balik, kalau begitu kamu nak katakan bahawa Allah Ta'ala berkehendak orang melakukan maksiat kepada Allah? Maksudnya kamu mengatakan Allah kehendak orang maksiat pada dia? Maka kata Al-Imam Abu Ishaq Syirazi, kalau begitu kamu nak kata Allah Ta'ala tak boleh nak halang orang buat maksiat tersebut. Kalau kata itu bukan dengan kehendak, kata Allah tidak boleh menghalang benda tu. Sebab tu ulama ahli sunnah kata yang buat maksiat tu pun dengan kehendak Allah. Kerana Allah Maha berkuasa. Bukan kerana orang tu buat maksiat dalam keadaan Allah tidak menghalang. Kalau kata itu bukan dengan kehendak Allah, kalau kata maksiat ni bukan dengan kehendak Allah, sudah tentu Allah akan halang jangan buat maksiat benda tu. Betul tak? Faham tak faham ni? Makcik faham lah kakak? Kakak faham kakak? Faham? Faham sungguh ni? Boleh terang kat cucu-cucu? Baik. Yang penting faham lah. Penting faham. Sebab kita bimbang takut ni ada orang nak pergi kata ada dalam dunia ni benda yang Allah tak jadikan. Ni kita nak betulkan akidah tu. Dah kita lah ni hatu lah akidah kita. Semua ni dengan kehendak Allah. Semua yang berlaku di muka bumi Allah dengan kehendak Allah. Tidak ada satu pun terlepas. Baik. Ada orang tanya. Dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berkehendak orang ni jadi kafir, kemudian dia matilah keadaan kafir dengan kehendak Allah Ta'ala, Allah kejam, kerana akan masuk dia dalam neraka. Jadi sebab tu kita katakan kekejaman tidak letak pada Allah Ta'ala. Sebab tu kata dia tidak masuk Islam, ataupun dia ni dalam keadaan murtad, maka dia sendiri yang memilih jalan murtad tersebut. Dia yang buat perbuatan murtad tu, kerana tu dia disiksa oleh Allah. Dia nak jawab macam mana? Kita berpegang itu semua dengan kehendak Allah. Dia ni jadi iman pun dengan kehendak Allah. Dia murtadkah, dia tidak beriman pada Allah pun dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Lepas tu bila dimasuk dalam neraka, kenapa kita tidak kata Allah itu zalim? Kenapa? Apa maksud zalim? Zalim ni meletakkan satu bukan pada tempat. Zalim ni maksudnya wad'u syai' fi ghairi mahallih. Atau zalim ni kita gunakan sewenang-wenangnya, bukan hak kita. Hak guna bukan hak kita, ni zalim. Contoh ni, mikrofon ni. Ini yang abang kita punya. Abang nama apa, abang? Syafiq. Abang Syafiq. Syafiq punya ni. Tiba-tiba saya pergi kepak, ikut suka saya. Saya kata, bukan kepak. Apa orang akan kata waktu tu? Zalim gila ustaz. Kenapa zalim? Kerana bukan hak ustaz. Hak ni hak yang Syafiq punya. Tu, Canon dia hak mahal tu. Tiba-tiba saya pergi cucuk hak dekat dia punya kamera tu. Dia pecah kat depan. Saya nak ambil gambar. Kenapa ustaz cucuk? Ikut suka saya. Ikut suka saya tu zalim tu ustaz. Kerana barang itu bukan hak ustaz. Kenapa kita akan kata zalim? Kerana tu bukan hak kita buat. Baiklah ni. Allah Ta'ala masukkan orang dalam syurga, Allah Ta'ala masukkan orang ni dalam neraka. Kita ni hak siapa? Hak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan kat mana-mana pun, Allah zalim kah? Zalim kah? Nak kata zalim? Zalim apanya kita ni hak dia. Ikut suka dia, nak tak mana pun. Baik tak? Tu akidah tu. Zalim ni pada kita. Kita ni yang zalim. Tapi kalau hak kita nak buatlah contohlah saja nak buat. Walaupun benda ni tak kenal contoh. La yukhasul qadim ma'al hadis. Tak boleh kita nak qiyas qadim dengan hadis, tapi nak bagi contohlah. Ni handset saya. Tak ada kaitan pun dengan duit tuan-tuan. Tiba-tiba saya kepak.
Tuan-tuan nak kata saya zalim gila ustaz, telah mengepok handset. Saya kepok handset saya, ikut suka saya lah. Kenapa? Saya tak kacau duit orang pun. Saya kata, nak kata zalim, ni saya punya, ikut suka saya lah. Faham? Jadi tu yang baru dikira tu. Lah ni Allah Ta'ala nak kamu nak kata zalim. Nak kata zalim macam mana, semua milik dia. Dia nak hancurkan, dia nak buat balik, dia nak masuk dalam neraka kan? Nak nerakakan pada. Dia nak masukkan dalam neraka. Dia nak masukkan orang dalam syurga. Ini hak Allah. Tak nak kaitan dengan kita. Mu'tazilah konon-kononnya nak beradab, tapi rupanya biadab. Konon-konon nak beradab. Nak beradab macam mana? Nak beradab konon-konon nak kata Allah tidak akan buat perbuatan yang jahat, tapi rupanya biadab. Biadab seolah mengatakan bahawa Allah tidak mampu menghalang perbuatan jahat. Jadi kita kata hak jahat ni pun, yang ni juga dengan perbuat dengan apa ni, ciptaan Allah Taala. Jadi kamu nak kata Allah Taala buat jahat. Dia buat jahat tu dia tu. Nah, adakah kalau kata contoh, abang nama apa abang? Walaupun saya selalu jentik kamu. Nama apa? Nama apa? Afif. Afif. Ya, suara sedap. Afif ni, contohlah dia buat tak elok. Contoh. Dia buat tak elok. Kemudian saya kata apa tu? Saya pergi jentik dia. Ustaz pergi jentik dia. Awak buat benda tak elok ni. Dah lah berisi. Saya suka melawak kena. Lepas tu bila kata tu, sebab dia buat benda, saya jentik dia. Kalau kata dia ni lah, dia mengaji. Dia mengaji ni akidah. Dia akan kata, ustaz dia jentik saya ustaz. Ustaz jentik saya ustaz telah jentik Allah Ta'ala. Kerana yang melakukan perbuatan ni, yang membuat perbuatan ni adalah Allah. Saya kata saya tak jentik Allah, saya jentik kamu. Bukan jentik Allah, saya jentik kamu tu. Sebab kamu tu yang buat perbuatan tu. Yang menjadikan perbuatan tu Allah. Saya tidak mempertikaikan yang menjadikan. Saya mempertikaikan yang kamu yang buat tu. Kalau tidak adalah hukuman bagi orang yang berzina. Tidak ada hukuman bagi orang yang mencuri. Semua tu adalah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dengan ciptaan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu. Tapi yang kita akan dihukum ni adalah kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Disandarkan perbuatan tadi kepada dia. Hakikatnya yang menjadikan perbuatan ini Allah Ta'ala. Ni akidah kena pegang sokong. Sebab tu orang yang pegang macam ni, dia tidak akan kata ubat memberi kesan. Dia tidak akan kata doktor yang menyembuhkan dia. Yang menyembuhkan Allah. Dia tidak akan Panadol yang telah menghilangkan sakit pening kepala saya. Itu asbab semuanya. Sebab-sebab saja. Baik apa? Ni betul. Ni bawa akidah betul. Ya. Kalau orang kafir ni macam mana? Dia tidak minta jadi kafir. Dia kena kita kena dakwah. Dan dia kena apa ni, Allah SWT, kalau dia salamatul hawas. Orang kafir macam mana kedudukannya? Orang bukan Islam macam mana kedudukannya kalau macam tu? Kesianlah kat dia. Kesian kat dia kalau tak sampai ke dia. Ni kalau sampai dakwah dengan elok. Kita pergi dakwah pada dia. Masalah kita taksir dalam bab dakwah. Kita taksir dalam bab dakwah. Kita dalam bab dakwah pada orang bukan Islam, kita kurang. Bukan kehendak Allah nak dia jadi kafir. Tak, kehendak Allah dia jadi kafir. Allah berkehendak dia kafir. Kalau kita kata bukan kehendak Allah dia jadi kafir, habis itu kehendak siapa? Macam mana dia beranak boleh jadi kafir kalau bukan kehendak Allah? Kehendak Allah dia jadi kafir. Tapi adakah dia akan beriman nanti? Itu melihat balik kepada kehendak ataupun tidak. Kalau Allah telah berkehendak untuk dia beriman, dia akan beriman nanti. Yang penting kita ni kena dakwah kepada dia. Dan yang pentingnya dia tu pula kena terima. Dia kata yang akan bagi terima tu pun Allah Ta'ala. Jadi kita buat kerja semua ni kerana Allah. Hak tu ya. Yang penting jangan kita nafikan taklif ya lah. Jangan tak buat kerja apa langsung. Apa ni Allah Ta'ala tak berkehendak saya buat. Jadi murjiah lah kali. Jadi murjiah tu. Jadi dalam juga bincangan ni dia jadi saya nak kata nak bincang mudah-mudah saja nak. Dah kali pening kami ustaz. Kata boleh ke tak boleh ni je nak. Dah saya nak tanya betul ni faham tak faham? Ada nak tanya apa-apa tak? Boleh tanya tadi. Ya. Kan selalu lepas majlis ilmu, guru-guru selalu cakap yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari saya. Itu berjelas.
Ada dalam majlis ilmu kadang-kadang ada guru sebut yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Astagfirullah. Kita pun mengaji ya. Mengaji tauhid kan. Kita pun astagfirullahalazim. Rupanya ustaz ni tak reti tauhid. Karena dia menyandarkan lemah pada dia, padahal yang menjadikan lemah tu Allah. Husnuzan lah. Ustaz tu pun mengaji juga. Ustaz tu kan kata dia, yang lemah tu saya. Maksudnya disandarkan kepada saya. Ta'adduban ma'allah ta'ala. Beradab saja dengan Allah. Bukan dia katakan dia yang menjadikan perbuatan lemah tadi. Dia beradab dengan Allah. Nampak? Ayat Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan Nabi Allah Ibrahim AS. Ustaz jangan tak? Ayat Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat sebelum tu jangan tak? Ayat tak ingat? Ha? Surah apa? Surah Toha. Ada Quran. Masa saya baca. Ada surah Toha. Buka Toha tu. Jangan bagi Quran saja. Buka surah Toha. Surah Toha ayat berapa tak? Tak ingat tak? Ha? Surah Syu'ara. Surah Syu'ara pula. Nah, tu betul. Syu'ara mana? Syu'ara. Surah Toha. Syu'ara. Buka Syu'ara kan? Syu'ara. Ayat tu. Ayat. Buka kan? Ayah ustaz tak baik Quran ni no. Saya nak kena baik Quran ni lah. Saya ni lemah sikit baik Quran, minta ibu berdoa lah saya ni. Saya ni memang pemalas sikit baik Quran. Saya orang mengaji hafal Quran saya ajak lepa. Ajak tafsir, ajak apa semua kali. Dan tafsir boleh. Tak hafal tak boleh. Dia berkata tak apa lah ustaz, tu pun tak apa lah. Sekali aku jelis dengan hampa. Hampa hafal Quran kat tadi. Dia kata kalau ustaz hafal Quran kami nak buat nak tampal lepas tu. Ustaz hafal Quran, ustaz bertafsir, ustaz boleh mengajak tu kami nak buat nak tampal lepas tu. Jadi ustaz nak jadi imam, ustaz dah habis menjadi imam dia mengajak pula. Bagilah kami semua. Tengok Allah kata apa? Alladhi khalaqani fahuwa yahdi. Yang Quran pun pendek kecil tengok. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nampak? Ini ayat ni penuh dengan tauhid. Kalau baca faham dia. Apa Nabi Ibrahim sebut? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Yang menjadikan aku, dialah bagi hidayah kepada aku. Sandar kepada Allah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberi makan kepada aku, dia yang beri minum kepada aku. Makan minum sandar pada Allah. Kenyang dahaga Allah yang bagi. Allah yang bagi kenyang, Allah yang bagi hilang dahaga. Tu. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi bila aku sakit, maka dia yang melegakan. Kenapa dia sandar sakit kat dia? Kenapa Nabi Ibrahim tak sebut alladhi yumriduni fahuwa yashfin? Yang dia menyakitkan aku, maka dia melegakan aku. Kenapa Nabi Ibrahim sebut wa idza maridtu? Yang aku ni sakit, dia legakan. Karena sakit ni benda tidak elok. Maka Nabi Ibrahim AS mengajar adab kepada umat. Tidak sebut Allah yang memberikan sakit. Dia kata aku yang sakit. Beradab saja. Hakikatnya Allah yang memberi sakit, tapi dengan adab lah. Kita sebut gitu. Jadi ustaz-ustaz yang sebut yang baik daripada saya, yang baik daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah bukan bermakna dia yang menjadikan sakit. Dia yang menjadikan lemah tu. Faham? Ni Quran bagi contoh. Nah, Nabi Ibrahim tak sebut wa idza yumriduni fahuwa yashfin. Yumriduni Allah, tapi dia beradab dengan Allah. Nampak? Ini penting. Penting apa Quran. Ada soalan? Faham tak? Faham? Dia jangan syak wasangka lah kat ustaz-ustaz depan. Ustaz saya kata yang baik pada Allah, yang lemah pada saya. Sebab ustaz tak boleh ngaji dengan dia ni. Ustaz ni akidah dia masalah. Akidah dia Mu'tazilah ni. Sabarlah. Lepas tu kena mengaji. Bila kita ni tak mengaji, orang jahil dia akan cepat ingkar. Orang lagi alim lagi kurang ingkar daripada orang. Lagi alim seseorang lagi kurang ingkar daripada orang. Karena dia ada jalan keluar. Alim ni. Ya ba'ati tu ba'ati. Dia bab tasawuf, bab akidah juga. Bab akidah dia bagi berat, dia bagi ta'adduban. Tapi ta'adduban tu masuk bab tasawuf lah tu. Hak kita dengan Allah. Betul. Hak kita dengan Allah. Sebab bab akidah ni dalam hati, bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut kita. Dia dalam perkara akidah ni dengan i'tiqad. Ya. Cara yang terbaik itu sebut. Yang baik daripada Allah itu ya. Cara yang terbaik itu sebut. Naknya cara mana pun tak apa.
Ya berarti kita dah mengaji, kita tahulah kan, yang baik daripada Allah, yang lemah pada saya sendiri. Sebab Nabi Ibrahim tak ada sebut wa idza maridtu wal haqiqatan wa huwa yumriduni. Tak sebut pula. Dia tak sebut panjang-panjang. Dia sebut idza maridtu fa huwa yashfin. Itu yang dia sebut. Jadi maksudnya boleh kita kata yang baik daripada Allah, yang lemah pada saya. Tapi ada ustaz dia tambah yang baik daripada Allah, yang lemah pada saya. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah sandarkan kepada saya yang lemah untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Itu lagi bagian. Sebab apa? Sebab orang mana-mana dia akan nak faham. Tak semua orang main mengaji. Ada orang dia tak mau faham langsung. Dia dengar-dengar kata hak dia mengaji tu, hak tu betul. Orang lain semua tak betul. Lari kapiak dengan ustaz-ustaz habis semua. Kalau ustaz tak sebut belakang. Jadi untuk elak fitnah, meraihkan orang awam yang ramai, maka sebut yang belakang tu sekali. Maksudnya hakikatnya kedua-dua daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah sandarkan kepada saya. Gitu. Ya. Nabi sebut apa pada akhir tazkirah? Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mengaji dalam Syama'il pagi-pagi. Dia baca dengan Syama'il pagi tadi. Pagi-pagi semalam. Tak main lah. Apa tu tak main? Tu suruh main. Dia sebut apa dalam Syama'il? Syama'il sebut Nabi memulakan dengan zikrullah dan tamat pun dengan zikrullah. Apa-apa saja zikrullah. Sama ada dengan tasbih kafarah ke, ataupun dengan baca walhamdulillahirabbil alamin. Sebab dalam Quran sebut wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tu akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Secara umumlah. Gitu. Dia tidak dikhususkan dengan perkataan tertentu lah. Tak khusus dengan perkataan tertentu. Ada orang dia rigid dengan perkataan tertentu, nak mula pun dengan perkataan tertentu, nak tamat pun dengan perkataan tertentu. Tak boleh lain pada tu. Nak mula cakap mesti khutbatul hajah. Khutbatul hajah apa dia? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu apa dia tu? Tu doa. Nah, kemudian baca tu, baca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Lepas tu baca ayat 3 tu. Lepas baca 3 tu, wa ba'du. Baru dia mula cakap. Kalau tidak tak sah cakap tadi. Tak kenal itu. Khutbatul hajah. Syekhul Albani, Syekhul Albani dia sebut dalam kitab dia kata apa? Dia kata khutbatul hajah ni wajib ditulis dalam semua kitab. Kalau tak tulis bid'ah. Kalau tak tulis bid'ah kita. Sebab tu dia kata kalau nak, sebab tu kita malah sebut puak Wahbi ni kena kitab dia kadang-kadang tengok pada permulaan kitab dia. Dia tulis khutbatul hajah ke tidak? Kadang-kadang tulis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bila tengok ni macam sikit-sikit ni khutbatul hajah, sebab dia berpegang sungguh dengan pahaman Syekhul Albani yang kata kalau tak tulis khutbah ni tidak sah kitab tersebut. Kitab tu bid'ah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ada tulis kitab. Tulis jawab balik kepada Syekhul Albani berkenaan khutbatul hajah. Itu dipanggil khutbatul hajah. Khutbah ni dibaca ketika orang nak nikah. Orang nak nikah dibaca khutbah ni. Nah, dipanggil khutbah nikah tu. Permulaan khutbah nikah. Permulaan khutbah nikah tu dipanggil khutbatul hajah. Buka balik dalam buku kalau orang jadi makzun syar'i ni, tukang bagi nikah orang. Tang ni, besar kan? Pada penggunaan mukadimah tu ada 3 ayat kan. Semua tu. Baca ayat tu. Dia kata mesti yang tu, tak boleh yang lain. Lepas tu dia buat pula contoh. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya memulakan dengan khutbatul hajah. Dan para salafus soleh yang terdahulu memulakan dengan khutbatul hajah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala menjawab balik apa yang disebut oleh Syekhul Albani. Dia tulis sebuah kitab pula. Kitab tadi dia buat hampir 400 kitab para alim ulama salaf dulu, tak ada seorang pun mula dengan khutbatul hajah. Kitab Sahih Bukhari tak mula khutbatul hajah. Sahih Muslim tak mula khutbatul hajah. Sahih Sunan Abi Daud tidak mula khutbatul hajah. Sunan Tirmizi tidak mula khutbatul hajah. Sunan Nasa'i tidak mula khutbatul hajah. Ni lagi ulama hadis. Sunan Ibnu Majah tidak mula khutbatul hajah. Muwatta' Imam Malik tidak mula khutbatul hajah. Kitab Imam Syafi'i tidak mula khutbatul hajah. Kitab Ibn Taymiyah sendiri dalam bab Majmu' Fatawa tidak mula dengan khutbatul hajah. Ada satu kitab dia mula khutbatul hajah, hal lain dia tidak mula. Macam mana mula? Tu baru 7-8 kitab. Ada 40 kan? Ada 400 kitab juga dia buat masuk. Yang tidak mula khutbatul hajah, tulis nama kitab satu-satu. Sengaja dia tulis semua nama kitab tadi. Nak abang kata apa? Ni punya ramai tak ada orang tulis khutbatul hajah. Tiba-tiba dia kata kalau tak tulis khutbatul hajah ni, orang ni adalah ahli bidah. Nampak? Ini fahaman ini bawa oleh orang zaman dah. Faham tak? Ada kitab. Kitab tu ada tapi di Mesir. Saya baca kitab tu tengok, masya-Allah. Hak ni boleh bincang Syekhul Albani ni. Dan masalah nak mula kitab dia bincang. Lepas tu dia bid'ah orang juga hak tu pun. Senang sungguh dia bid'ahkan orang.
Muskilah apa? Nah. Ada lagi soalan? Ya. Ya. Tidak elok kata. Dia kena guna saya. Ha? Baik. Kita macam ni lah. Kalau orang putih nak kata apa orang tu? Orang putih nak kata I lah kan? I hope to you ya Allah. Astaghfirullahalazim. Apa tu nak kena tukar ana pula. Ana tu pada maksud dia ana apa? Ana boleh jadi aku, boleh jadi saya. Bahasa Melayu dia banyak sikit. Aku pun ada, saya pun ada. Ha? Cik pun ada, cik. Orang Kedah. Jangan pula. Nampak? Jadi perkataan aku kepada Allah, nah, yang kita gunakan ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Perkataan aku tadi ni, itu tidaklah menjatuhkan juga, tidaklah menyebabkan kita kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ada perkataan yang kita gunakan pada satu peringkat, dia tidak jadi kurang ajar, tapi pada satu peringkat yang lain dia kurang ajar. So saya cakap dengan Ustaz Syuti, Ustaz Syuti, aku rasa lah dia buat kesak gila kan? Lepas tu ni anak-anak murid ni tiba-tiba main jumpa saya, Ustaz, aku ingat main. Aku ingat, aku dengar orang Sabah kah orang mana pun jangan duduk aku lah. Hamai ke tanah Semenanjung ni saya lah, tukar bahasa lah, jangan duduk aku kan. Kau pula apa tau? Sabah di Sabah lah nanti kalau nak aku kan. Main orang Perak awak banyak. Awak nak pergi berak lah. Bila masa aku nak pergi berak? Awak nak pergi berak, bukannya koma awak. Awak nak pergi berak. Bila aku nak pergi berak, dia kira awak dia kira ingat aku. Dia ingat awak tu kamu. Baik, tak apalah. Cuma yang penting ada bahasa yang kadang-kadang digunakan, tidak mesti kalam tu menunjukkan kata orang ni kurang adab pada ketika tersebut. Tapi kalau kita nak gunakan saya, silakan, tidak ada masalah. Ya Allah, saya memohon kepada-Mu ya Allah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau dalam terjemahan, kalau kita terjemah ni orang panggil ni penggunaan bahasa. Dia tidak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitan dengan akhlak dan sebagainya. Dia penggunaan bahasa saja. Dan kita terjemah contoh kalam Allah. Allah Taala sebut innama anallah dalam Quran. Innama anallah. Sesungguhnya sayalah Allah. Di perkataan tu nampak saya dah. Betul pun nak sedap. Tapi kalau sesungguhnya akulah Allah, menunjukkan keagungan Allah Taala. Akulah Allah itu. Oh, sedap ni. Itu bahasa kita. Dalam bahasa Inggeris nak ai tu. Bahasa Arab ana macam apa? Sebab tu kata ulama, sebagian ulama melarang. Ada tok guru kita apa nak? Tok guru Abdullah Lebut Tapah, dia larang guna ana kalau cakap dengan ustaz. Dengan tok guru jangan cakap ana. Saya pun tak suka orang cakap ana dengan saya. Boleh lah kalau kata cakap pun tak ada masalah. Cuma kalau anak murid yang kecil lah, abang-abang besar, ustaz ana rasa ustaz, tak apa lagi sebab abang-abang tinggi besar, dia tua pada saya. Walaupun bagus nak, orang sini tak pernah tanya umur saya. Bagus. Kalau tanya pun saya tak akan habaq umur saya. Kerana umur memang tak boleh habaq kat orang. Sebab ada benda, beberapa benda yang tidak boleh dibagi tahu pada orang. Kata Imam Malik. Ada orang pernah tanya pada Imam Malik, wahai Imam, berapa umur kamu? Anak murid dah. Imam Syafi'i tanya pada Imam Malik. Imam Syafi'i kata apa? Aqbil ala sya'nik. Buat kerja kamu lah, tak tanya umur orang. Buat kerja kamu, jangan tanya umur orang. Kenapa? Kalau kamu tanya umur, kalau orang ni muda daripada kamu, maka kamu akan pandang rendah. Muda lagi rupanya. Buat kemah boleh. Nampak? Ada jadi kutu pula dah. Tak ramai orang yang muda lagi, Masya Allah, muda lagi dah macam ni lah. Tak ramai gitu. Ramai muda lagi. Ingat ke tu sangat daripada aku. Malah aku mengaji dengan balong ni muda. Nampak? Nampak tak? Lepas tu jangan abang umur. Saya tak abang umur saya. Saya akan abang umur saya. Umur saya 17. Alhamdulillah. Masya Allah. Hebat orang mustaqim ni. Hebat tak kira umur. Mengaji yang penting tak kira umur. Ini hebat. Tawaduk tinggi tu. Ada satu lagi benda yang tidak boleh beritahu harta kita. Tidak boleh beritahu ke orang. Itu ustaz macam mana pula dengan yang mengumumkan harta apa semua tu? Itu pemimpin. Itu jangan lain kira. Itu kalau tak abang, tak malah tambah menipu banyak. Dia kena abang lah sebab dia tak abang kata dia menipu. Itu lain kira. Kita tiba-tiba nak abang harta kita ke orang. Tak ada kena-mengena, tak ada kaitan, orang tak tahu pun tak apa. Saya saja dia abang. Saya sebenarnya dalam bank tak lah.
Saya nak isytihar lah atas saya. Nak buat isytihar tak apa. Apa kepentingan nak isytihar? Dalam kepentingan langsung. Bukan kamu ni pemimpin Perdana Menteri pun. Yang ketiga, tidak abang keluarga kita. Jangan beritahu ke orang. Kalau takut orang dengki. Sebab tu Habib Anis sebut, ada beberapa benda yang kadang-kadang jangan kamu cerita pada orang. Cerita pasal anak kamu, cerita pasal keluarga kamu. Jangan cerita banyak pada orang. Kerana tak semua orang suka dengar cerita pasal keluarga kamu. Kita duduk dengan orang, cerita pasal anak kita. Anak saya orang ni Masya Allah dapat anugerah dekan. Seredik. Budak semua bodoh. Dia seorang cerita. Pergi sana, pergi sini. Masya Allah. Sonok saya. Sejuk perut ni. So duk bagi kata sendirilah. Orang kata tak apa. Orang main puji. Tak apa. Sonoklah mereka. Sejuk perut. Keluar tok guru. Dia tengok kecil-kecil nampak jangan hawa yang aku tengok. Dia besar tengok tok guru jadi. Masya Allah, sejuk perut kamu. Tak apa. Ni dah. Dia pula lebih hebat korang. Saya dulu masa kecil saya tengok budak ni pakai tak dia apa dah. Ustaz ni. Tengok besar Masya Allah jadi ustaz. Dia tok guru mengajar orang. Sejuk perut saya. Orang benda maklum ni. Cerita mata kat orang. Tak apa nak elok kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang mak-mak yang direspek oleh orang ni kadang-kadang dia tak cerita banyak pasal anak dia. Orang banyak cerita pasal anak dia. Mak tu relaxnya, tak tahu apa. Orang puji anak dia, tak apalah, doalah moga jadi baik. Gitu ya. Dia tak dihabaq ke orang, anak dia macam ni, anak dia macam ni. Cerita keluarga dia bahagia, keluarga. Ni duk kena sentang. Ni yang cerita kat orang. Lepas tu Imam Malik kata tu betul tu kaedah besar tu. Jangan cerita umat kita, jangan cerita keluarga kita, jangan cerita harta kita kat orang. Kerana semua tiga-tiga ni menyebabkan orang akan jadi meluat dengan kita. Ya. Baik. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, macam mana pula? Boleh cerita kata Nabi SAW, boleh cerita dalam Quran sebut fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tapi dengan syarat tidak berlebihan dan tidak riak. Syarat dia gitu. Boleh cerita. Contoh kalau ustaz lah, dalam kelas ustaz cerita. Ustaz pergi mengaji dengan guru ni apa semua tadi. Tapi dengan niat bersyukur pada nikmat Allah Taala dan kemudian untuk bagi semangat kepada murid-murid, kepada orang yang belajar untuk mengikut jalan guru dia. Boleh tidak ada masalah. Dan ustaz tu nak kena jaga waktu dia cerita. Ustaz tu ni nak kena jaga. Walaupun dengan niat dia nak suruh anak murid ikut dia, tapi langsung sama kemah dah ustaz. Kemah. Angkat ustaz lagi. Nampak? Tu ustaz kena jaga dia dengan Tuhan waktu tu. Dia kalau dicerita dengan tujuan untuk nak bagi murid semangat untuk belajar. Murid kena tiru jalan macam ni kalau untuk belajar. Ditulis pula sejarah hidup dia untuk bagi orang dapat pengetahuan tentang macam mana dia mengaji dulu. Maka itu tidak ada masalah. Lepas tu ada ulama tulis biografi hidup dia sendiri. Macam mana dia mengaji. Saya jumpa dengan guru ni puji saya dan sebagainya. Macam mana orang nak tahu kata guru tu puji? Kadang-kadang dia dengan guru tu saja. Dia dengan guru tu 22 orang aja. Guru puji dia. Siapa nak tahu kata dia guru kalau dia tidak tulis? Dan macam mana nak dapat jalan yang sampai peringkat begitu? Kamu kena ikut jalan yang susah, jalan yang payah, jalan tuntut ilmu yang sangat sukar. Begitu maksud dia. Maka dia nak bagi semangat pada orang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau tu dibenarkan, tidak ada masalah. Yang penting jangan ada perasaan nanti. Jadi orang yang nak bercerita ni kadang-kadang dia ni nak kena jaga lebih ketika mana dia nak bercerita tersebut. Kerana bimbang takut lari niat dia cerita. Alhamdulillah. Nampak? Tak ada bab tentu. Pemimpin dia boleh tak bagi sedekah depan orang. Untuk nak bagi orang semua pakai bagi sedekah macam dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia pula nak kena jaga. Waktu kita tengok yang niat dia bagus untuk tunjuk orang dan sebabkan dia bagi, orang pakai bagi pada ketika tu. Tapi waktu tu niat dia riak pula ketika sebut. Maka dia tak dapat apa waktu tu. Tapi orang ikut, alhamdulillah, pahala tu akan masuk ke dia. Cuma dia buat sendiri waktu tadi tak dapat apa tu. Ada soalan lagi? Saya jawab lagi tadi. Apa yang saya tak jawab? Yang kecil tanya, jawab dah. Kalau kita cakap dengan guru bahasa Arab kita, ya ustaz, saya uridu. Jadi macam katakan nak tukar saya waktu tu. Jadi ana lah waktu tu. Uridu an adhhaba ila madrasati. Contoh, aku nak pergi ke sekolah. Kalau dia cakap itu maka dia kena guna ana tu lah waktu tu. Sebab dia mengaji bahasa Arab. Sebab tu kalau kita tengok para sahabat Nabi cakap dengan guru dia, bercakap dengan Rasulullah dengan perkataan ana. Dan malah para sahabat guna dengan Rasulullah anta tu. Wala anta ya Rasulullah. Wa anta kadzalik. Gitu guna anta. Zamanlah sahabat walaupun sebut anta, kita tahu kata dia sangat beradab dengan Nabi SAW. Beradab mereka bukan dengan percakapan, tapi dengan perbuatan mereka dengan Rasulullah. Kita ni bercakap dah lah kurang ajak, perbuatan pun kurang ajak juga. Sebab tu ada guru-guru zaman dah tidak benarkan kalau kita nak cakap anak anta dengan guru, kita cakap anak, tapi bila nak panggil guru jangan panggil anta, panggil antum. Tulis mesej pun pada ustaz, ustaz, antum di mana ustaz?
Antum. Ustaz kata saya seorang je. Antum tu main mana? Jadi dia pun nak lawak balik ustaz, kali dengan malaikat lah kiri kanan. Ditanyalah antum tu di mana? Malaikat kiri kanan kali lah. Jadi ramai tu. Antum guna antum. Ramai tu. Kawan kita kadang-kadang dia Allahumma salli baru mengaji tu 3 rakaat. Kemudian bila mai jumpa kita, pernah mengaji dengan kita, mai jumpa. Ustaz, masya-Allah lama tak jumpa anta. Anta. Panggil aku anta. Macam tu. Antum kalau nak panggil antum. Bukan suruh panggil kat saya. Ustaz mana lah? Tok guru kita panggil antum dengan dia. Kalau cakap saya. Tok guru Haji Abdullah Lubuk Tapah cukup marah kalau nak murid tulis surat kat dia, tulis anak. Tuan guru, anak ingin melanjutkan pelajaran ke Mesir. Contoh tulis anak. Koyak surat dia. Koyak surat dia marah. Anak apa dia? Anak tu aku. Anak tu saya juga ustaz. Dia punya jawab depan ni. Aku duduk Mekah lama pada hang kata. 40 tahun aku duduk Mekah. Jangan duduk kat anak. Dalam bahasa Melayu dia ada pilihan. Ada aku, ada saya. Jawab saya. Tulis saya kalau tulis surat. Saya akan menyambung pelajaran ke Mesir. Tulis saya. Jangan tulis anak. Kecuali cakap Arab dengan dia. Tak apa. Cakap Arab dengan dia tak apa. Tapi kalau kata tulis bahasa Melayu, cakap saya. Tukar saya tu. Saya boleh bawa semua. Kalau tulis dengan kawan-kawan saya tidak tulis anak. Saya tulis saya. Dulu saya tulis anak. Sekarang saya tukar tulis saya. Hatta dengan kawan-kawan, dengan murid saya sekalipun, saya akan tulis saya. Kadang-kadang saya tulis ustaz. Ustaz nak pergi ke sana. Kadang saya tulis saya tak tulis anak. Jarang saya tulis anak, jarang. Kecuali saya tersilap tulis. Kebanyakan saya akan tulis abang, saya dah sampai dah. Saya dah sampai. Saya sebut anak dah sampai. Saya sebut. Saya tulis tu dengan harapan murid ikut saya. Tidak juga. Dia anak juga dengan saya. Dia tak tengok kita dah buat apa. Ini saya abang tu. Kalau cakap dengan guru-guru kita yang tua pada kita ataupun guru kita yang mengajar kita, antum. Antum kalau nak panggil dia dengan bahasa Arab. Kalau panggil ni panggil ustaz tu kan senang. Tuan guru kan dan sebagainya. Gitu. Adab tu penting. Dan saya pernah ditegur, Syekh Nuruddin pernah tegur. Apa perkataan antum semua ni dia pernah tegur. Kadang-kadang panggil ana, anta, dia tegur saya lah, tegur umum. Ramailah orang kadang-kadang pergi jumpa Syekh. Tuan Syekh, kaifahaluk? Kaifahaluka? Oh, kenakan leka guna. Tak dia guna ta'zim. Kaifahalukum ya sayyidi. Kaifahalukum. Dia seorang tapi guna kum. Kalau cakap Arab. Ini perkataan kena mengaji lah. Ya. Habis dah waktu. Satu saja sifat ni, la ilaha illallah. Panjang tapi faham tak? InsyaAllah nak. Tapi kalau banyak benda kat orang ni nak. Boleh selesai banyak masalah kot nak. Masalah orang yang bukan Islam, kenapa tidak masuk Islam, adakah ni dengan kehendak Allah Ta'ala dan sebagainya tu. Muka-muka dapat faham lah. Kita dapat reti untuk selesaikan masalah yang banyak lah. Kalau kata masalah yang berlaku dalam dunia sekarang yang orang dia tak mengaku kalau dia buat salah, semua dia sandar kepada Allah Ta'ala. Kita dapat nampak dah malam hari ni. Kata rupanya semuanya memang dengan ciptaan Allah Ta'ala, tapi yang akan dipersoalkan adalah kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itulah cerita saya. Ada seorang lelaki dalam satu majlis dengan seorang ulama. Tengah dia nak bangun. Dia ni Mu'tazil, dia ni Qadariyah. Qadariyah. Dia bangun dia langkah kaki. Dia langkah dia kata apa? Saya langkah ini dengan kekuatan saya. Dengan qudrah saya sendiri. Dengan iradah dan qudrah saya. Kemah dia. Lepas tu yang dia langkah tu ulama ahli sunnah. Ulama ni kata apa kat dia? Kalau macam tu, angkat kaki satu lagi. Kan dia jalan. Lepas tu dia langkah ulama tadi. Dia kata saya angkat kaki ni dengan qudrah saya, dengan kekuatan saya sendiri, bukan dengan qudrah Allah Ta'ala. Kemudian ulama ni kata apa? Kalau gitu angkat kaki satu lagi. Angkat kau. Boleh? Dia tengah duk angkat kaki ni, suruh angkat kaki itu lagi. Boleh angkat? Tak boleh. Nampak sangat bukan qudrah hang bodoh. Dengan qudrah Allah Ta'ala, kamu tak boleh angkat pun. Lepas tu kalau kita buat semua ni dengan iradah kita, macam mana nak jawab? Semua ni dengan iradah kita. Saya angkat ni dengan kehendak saya. Saya letak dengan kehendak saya. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak untuk saya angkat pada ketika ini. Ini akidah yang salimah. Sebab apa? Kita nak jawab macam mana? Kalau kata kita berkehendak semuanya dengan kehendak kita, orang yang berniaga ada untung, ada rugi tak? Ada orang berniaga rugi? Ada tak? Orang ni dia berniaga tiba-tiba rugi akhir kehidupan dia. Akhir perniagaan dia rugi. Ada tak? Ya, ada. Adakah orang ni memang sejak pada mula berniaga dia memang berkehendak untuk rugi?
Mula start niaga tu dah abang dah. Aku ni memang dah niat dah berdawai, memang nak bagi rugi pun. Ada gitu. Ni bukan niaga ni, orang bodoh ni. Apa niaga apa nak bagi rugi? Dia mesti berkehendak untuk untung, tiba-tiba rugi. Maksud dia ni bukan kehendak dia. Bukan perbuatan dia. Baik, saya ni dalam hati saya ni sangat berkehendak untuk balik ke Kedah lah ni juga. Babi ni tak jauh. Ha. Jadi saya berkehendak. Kalau betul kehendak tu dengan kita, sudah tentu kita akan sampai terus dengan gerakan sejenak. Cung sampai terus tu. Kehendak saja sampai terus. Kalau kita berkehendak, tapi kita kena berjalan ke api. Kena berjalan gerak beberapa kali baru kita nak kena api. Kalau betul kehendak tu dengan dapat terus waktu kita sebut, sudah tu kalau kita duduk di sini, saya nak apa ni KFC 3 balang. Puk, main 3 balang tu dengan kehendak saya. Kalau kehendak tu dengan saya sendiri yang berbuat, maksud tak boleh dapat apa juga. Sebab yang kena begitu Allah Ta'ala juga. Kehendak tu kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak saya. Faham? Itu cara mudah untuk faham. Itu dijawab oleh Imam Baqilani kepada golongan Mu'tazilah. So kita akan sambung perbincangan kita. Baik yang ke? Baik yang ke? Ke-6. Masya-Allah. Baik yang ke-7. Insya-Allah habislah. Jangan bimbang lah. Jangan bimbang. Tauhid kita akan tamat, jangan bimbang. Cuma depan-depan ni nak bagi kita jelas sungguh-sungguh. InsyaAllah habis ni kita kira dah okey dah akidah kita. Lepas. Cuma saya nak faham, saya nak tanya betul-betul ni. Berapa peratus faham yang perbincangan hari ini? Saya nampak agak susah perbincangan hari ini. Saya tanya berapa peratus? Siapa yang dalam 50% faham? Angkat tangan. Faham lambat, angkat tangan lambat hari ni. Angkat tangan lambat, jangan malu. Kalau 50%, 50% faham. 50% seorang. Kak dah bawah lagi, kau nak mula dengan 10%. Teruk sangat tu. Kan? 20%. Siapa yang faham 70%? 70% faham. 70% faham. Nak kira macam mana ni? Okey, siapa yang dia ni dikira di peringkat yang negatif? Tu senang. Siapa yang di peringkat negatif dia ni? Bahaya. Kalau dibiarkan boleh kufur dia. Siapa dia di peringkat tu? Ada? Angkat tangan. Taklah tak sampai peringkat kufur lah. Maksud dia negatif dia. Siapa yang positif pada hari ni? Angkat tangan. Positif pada hari ni. Masya Allah. Hampa nak bagi seronok tu guru ni. Jauh impah diri nak bagi perabat. Masuk ya? Cukup lah tu Ustaz. Ada kan? Ada kan? Ada. InsyaAllah. Esok kita akan jumpa lagi. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.